Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Agenda Awani Asia. Agenda Awani Asia pada minggu ini mengajak anda untuk bercerita dan juga berdiskusi mengenai industri pelancongan. Saya pasti ramai di antara kita sudah lama tidak dapat merentas negeri dan juga merentas negara untuk melancong. Akan tetapi banyak isu dan juga perkara yang kita boleh bincangkan dan fikirkan bersama. Di mana kalau kita lihat awal bulan ini kerajaan telah mengumumkan untuk mengadakan gelembung pergerakan perjalanan pelancongan domestik yang terhad. Di mana ini melibatkan pergerakan antara negeri di bawah penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dengan negeri PKPP dengan menggunakan agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC, dan ini disambut baik dan dilihat satu sinar baru untuk industri pelancongan domestik yang terjejas teruk sejak setahun yang lalu kerana COVID-19. Dalam pada kita bercerita mengenai halangan, rintangan dan juga kemelesetan industri pelancongan, kita juga suka untuk melihat kisah pelancongan domestik di China. Saya beri contoh, di China sektor pelancongan domestik berkembang tahun ini untuk 2021 dengan jumlah anggaran trip berjumlah 4.1 bilion pelancong domestik untuk tahun ini, di mana ianya meningkat 42% berbanding tahun 2020. Hasil pelancongan domestik di China juga meningkat 48% kepada 3.3 trilion yuan atau 2.9 trilion ringgit. Dan bersama saya dalam Agenda Awani Asia pada minggu ini, seperti biasa sahabat kita, Zhang Hong, wartawan radio antarabangsa China, CRI, dan juga saya ditemani oleh saudara Uzaidi Udanis, merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, MTC. Terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani Asia pada minggu ini. Saya pergi kepada Cik Uzaidi dahulu. Gelembung perjalanan pelancongan terhad domestik yang diumumkan kerajaan, bagaimana ia memberikan sinar baru kepada industri pelancongan? Bukan sahaja industri pelancongan tetapi memberikan kelegaan kepada pengusaha-pengusaha pelancongan yang hilang mata pencarian sejak setahun lalu. Kita bercerita mengenai mereka yang bergelar pemandu pelancong, pemandu bas persiaran, van persiaran dan sebagainya. Bagaimana ini sebenarnya strategi dan juga bagaimana kita melihat pelancongan domestik parahnya sejak setahun lalu? Okey, terima kasih Zul. Sebenarnya sebagaimana kita tahu, industri pelancongan adalah industri yang penting untuk ekonomi negara kita. Dan industri pelancongan juga memberi pekerjaan sebanyak 4 juta pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Ini khas daripada industri pelancongan. Jadi ini satu apa dipanggil employer yang terbesar lah, antara yang terbesar di Malaysia ni. Jadi dengan adanya akibat pandemik COVID-19 ni, memang kita terasa sangatlah, agak terasa terutama sekali daripada tahun lepas tahun lepas sebelum Hari Raya Cina, di mana kami tidak menerima seramai pelancong daripada negara China. Kita tahu negara China mengeluarkan pelancong yang terbesar, antara terbesar, dan merupakan pasaran yang utama bagi kami di Malaysia ni. Jadi dengan adanya yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, di mana 20 inisiatif di bawah pemerkasaan dan juga dengan pengumuman yang diberi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan tourism boleh, aktiviti tourism boleh, tapi dengan 3 syarat. Pertama sekali dengan daripada negeri PKPP kepada negeri PKPP. Dan kedua, kena menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan yang berdaftar di bawah MOTEC. Yang ketiga, kena menggunakan pengangkutan yang berdaftar di bawah MOTEC. Ini adalah tiga syarat lah. 3 syarat. Ini memberi satu sinaran yang bolehlah, yang kita rasa kita boleh berlega. Kita ni dalam keadaan di ward ICU, bila dapat suntikan sebegini, kita rasa kita boleh hidup lama sikit lah. Walaupun kita tahu ramai kawan-kawan kita dah nazak dah. Dah terpaksa dia tapi kita masih lagi berdegil untuk berada di industri pelancongan ni. Zul. Saudara Zaidi, mungkin kita dapat fahami, bukanlah satu trend yang popular di kalangan pelancong-pelancong domestik dan juga pelancong tempatan untuk menggunakan agensi pelancongan.
Kerana kalau kita lihat travel bubble ini perlu melakukan dan juga menggunakan agensi pelancongan. Jadi bagaimana kerja-kerja promosi di kalangan pelancong-pelancong tempatan? Kerana kita tahu agensi pelancongan ini juga bergantung kepada pelancong asing yang mana itu kita tidak dapat jangkakan akan dapat berlangsung dengan baik untuk bulan-bulan mendatang. Akan tapi pelancong domestik, adakah mereka sanggup ataupun selepas 2 minggu pelaksanaan itu, adakah ianya ada pertukaran budaya melancong menggunakan agensi pelancongan di kalangan rakyat tempatan? Itulah Zul, sebenarnya ini adalah normal baru. Norma baru, dipanggil norma baru. Pelancongan norma baru. Di mana sepatutnya rakyat Malaysia menggunakan agensi-agensi pelancongan yang di bawah MOTAC ni. Sebab apa? Sebab produk di Malaysia ni punyalah banyak sekali. Kita bukan hanya untuk selfie di Instagram ataupun TikTok, tapi kita mempunyai penceritaan, pengalaman yang boleh didapati hanya dengan menggunakan agensi pelancongan. Contoh di Lenggong. Lenggong walaupun nampak macam Lenggong tu macam biasa saja, tetapi sebenarnya telah dia luas biasa, betul. Tetapi dia telah di-endorsekan, telah diiktirafkan oleh UNESCO sebagai satu heritage site di dunia. Dan juga di Lenggong tu sendiri mempunyai pelbagai-bagai aktiviti, pelbagai-bagai sejarah, pelbagai-bagai penceritaan yang hanya boleh dihasilkan oleh travel agent. Jadi dari rakyat Malaysia saya haraplah gunalah travel agent yang daftar di bawah MOTAC, sebab dengan menggunakan travel agent ni dapat pengalaman yang maksimum, yang maksimal lah untuk kita tahu mengenai pasal negara kita, negara Malaysia kita. Kami dekat sini masih lagi bercerita mengenai masalah untuk melintas negeri, untuk melancong. Tetapi berdasarkan data yang kami temui bahawa kalau dilihat pelancongan domestik di China tahun ini berkembang dengan begitu pesat sekali. Mungkin kelebihan buat negara China ialah kerana populasi yang begitu besar. Akan tetapi bagaimana selepas pandemik COVID-19 setahun lalu, pelancongan domestik di China menjadi satu trend yang baru. Mungkin ada galakan dan juga cara mekanisme yang ditetapkan oleh kerajaan yang membantu menggalakkan pelancong-pelancong di China untuk melancong di peringkat domestik dahulu pada ketika ini? Ya, sebenarnya saya rasa kalau keazaman untuk pelancongan di antara rakyat, saya rasa sudah cukup tinggi kerana sudah kira-kira 2 tahun tak boleh melancong ke luar negara. Kalau melancong domestik memang sekarang sudah tak ada masalah di China. Macam kalau pada tahun lalu pada 1 Oktober iaitu satu cuti panjang sepanjang 7 hari, Hari Kebangsaan China, sudah menjadi satu punca iaitu pelancongan domestik di China punya. Tapi selepas itu menjelang tahun baru China juga terdapat beberapa kes baru khususnya macam di sekitar Beijing, di Shanghai juga ada, dan dalam sebulan didapati ada kira-kira 1,000 kes baru. Oleh itu sebenarnya pelancongan diketat lagi sempena tahun baru China. Dan kalau selepas itu kita lihat sebenarnya ketika dilihat sudah lama tak ada kes baru atau hanya ada 1-2 kes yang baru didapati setiap hari di seluruh negara, sekarang pun sudah dilonggarkan lagi. Macam sejak 16 Mac lalu, kalau macam pelancong dari seluruh negara datang ke Beijing, mereka tak perlu ada ditunjukkan itu hasil pemeriksaan COVID-19. Sudah bebas. Dan justru pada bulan ini saya ada peluang balik ke kampung. Dan juga mengambil peluang ini saya pun melawat taman di kampung saya kerana sudah menjelang itu musim sakura. Saya nak pergi ke sana untuk menonton bunga sakura. Tapi sayang sekali belum berkembang. Tapi saya pun sudah boleh dikatakan menghayati bagaimana kawalan wabak dalam pelancongan di kampung halaman saya atau di kebanyakan tempat di China punya. Iaitu dulu kita boleh pergi ke taman itu, nanti langsung membeli tiket di luar gerbang. Tapi sekarang semua tiket perlu di tempat dulu
melalui internet, melalui aplikasi atau WeChat. Ini semuanya untuk kawalan kapasiti, iaitu jumlah yang pelancong yang masuk ke taman ini sebenarnya terkawal secara automatik. Ya, dan satu lagi iaitu semua orang yang melawat ke sana perlu mendaftar macam nama dan ID, nomor ID. Itu kalau nanti memang ada kes baru dapati antara pelancong yang pergi ke destinasi pelancongan pada hari itu, semua orang yang masuk pada hari yang sama, pada waktu yang sama, boleh langsung didapati dan ambil tindakan. Saya rasa lah, ini semua merupakan tindakan yang menjamin pelancongan domestik di China dipulihkan secara beransur-ansur. Dan sebenarnya meskipun sekarang masih bulan Mac, tapi saya dan kawan-kawan sudah berancang atau berbincang untuk nanti menetapkan pelancongan sempena cuti panjang sekolah pada musim panas, iaitu pada bulan Julai dan Ogos nanti. Tapi kalau saya cari-cari melalui berbagai laman web macam pelancongan punya, semua hotel macam di Sanya, di Pulau Hainan, di berbagai destinasi yang cukup hangat, hampir semuanya sudah habis. Sudah habis. Tapi Zahong, bagaimana kita nak fahami itu Zahong? Bagaimana keyakinan pelancong untuk melancong merentas antara satu provinsi, satu wilayah ke satu wilayah yang lain? Adakah ada ketakutan lagi ataupun semuanya yakin? Kerana Zahong tadi bercerita bahawa penetapan SOP yang begitu ketat untuk penjejakan kontak sekiranya ada berlaku kes. Akan tetapi bila Zahong kata untuk musim panas nanti pun dah habis nak ke di Sanya itu, bagaimana kita fahami keyakinan penduduk di China untuk melancong ketika pandemik ini? Ya, yang pertama itu kerana jarang didapati kes baru. Ini menjadi satu unsur yang penting memberi itu keyakinan kepada pelancong. Dan satu lagi iaitu penggunaan vaksin. Kalau di China sekarang penggunaan vaksin sudah mencatat lebih 75 juta di seluruh negara. Dan kalau berdasarkan jangkaan itu pada 1-2 bulan akan datang penggunaan vaksin akan mencapai kira-kira 5 juta sehari di seluruh negara. Jadi iaitu seminggu mungkin ada 200 juta dos akan digunakan. Dengan itu perkembangan macam ini setelah macam musim panas nanti, saya rasa kebanyakan orang sudah menggunakan vaksin di China dan khususnya macam ambil contoh keluarga saya sekarang di Beijing, ada ibu bapa saya, isteri dan anak. Selain anak saya yang berumur 8 tahun, dia belum menerima vaksin. Yang lain semua sudah menerima vaksin. Isteri semuanya sudah menggunakan vaksin. Jadi ini memang akan memberi itu keyakinan kepada kami untuk berani melancong, khususnya melancong di domestik tak ada masalah. Satu lagi kita pun boleh tengok sebenarnya ketika saya balik ke kampung, saya pun sudah tengok semua pelancong dalam kereta api laju semuanya memakai topeng masih. Dan hampir tak ada orang makan atau minum dalam kereta api laju. Ini sudah menjadi satu, saya rasa memang normal yang baru lah. Semua orang sudah secara sukarela untuk mematuhi SOP. Ini juga menjadi satu jaminan. Nanti kita boleh mengadakan pelancongan secara bebas. Okey. Saya suka mendengar cerita dari China itu memberikan inspirasi kepada kita. Ya, kita tidak dapat merentas negara buat ketika ini. Tapi saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Tapi selepas ini saya nak tanya Cik Uzaidi juga. Kerana mungkin pelancong ataupun penduduk sudah lama bersedia. Bagaimanakah pengusaha pelancongan? Dan adakah kalau dalam konteks kita di Malaysia, kita cukup dengan produk-produk pelancongan yang dipakejkan semula selepas pandemik COVID-19? Bagaimanakah strateginya? Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu.
Ke manakah destinasi anda pada hujung minggu ini? Benar, kita tidak boleh ada keterbatasan untuk merentas negeri, tetapi ada gelembung perjalanan pergerakan pelancongan yang terbatas antara negeri PKPP ke negeri PKPP. Tetapi dalam masa yang sama, apakah kita sudah melihat kepada produk-produk pelancongan yang baik di dalam negara kita? Itu perbincangan kami dalam agenda Awani Asia pada minggu ini. Saya bersama dengan Zhang Hong, wartawan radio antarabangsa Cina CRI, yang sudah pun merancang untuk ke Sanya pada cuti musim panas nanti. Saudara Uzaidi Udanis merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia juga bersama kita pada hari ini. Cik Uzaidi, kalau saya memberikan contoh, rakan-rakan saya di Astro Awani pada hujung minggu ni, kami di Lembah Kelang, di Selangor, ramai yang kata kita nak pergi melancong hujung minggu, tetapi hotel semua dah penuh dan juga produk-produk pelancongan kita terbatas. Kalau nak merentas daerah pun, mungkin yang duduk di Lembah Kelang bercita-cita nak ke Sekincan, Kuala Selangor ataupun ke Tanjung Karang ataupun pergi ke kawasan di Bagan Dalang atau Sepang, tetapi ianya semua masih lagi pelancongan ataupun produk-produk yang hampir sama atau di hujung minggu ini penuh sesak. Itu membuka satu perspektif bahawa adakah kita selama ini ambil mudah produk pelancongan kita di sebalik keterbatasan yang ada pada COVID-19? Bukankah ini masa yang baik untuk kita memberikan refleksi bahawa aktiviti dan juga produk pelancongan kita masih lagi tertumpu di kawasan yang kecil, tidak disebarluaskan? Pandangan Cik Uzaidi bagaimana? Bukankah sepatutnya sekarang kempen-kempen ataupun pakej-pakej pelancongan homestay menjadi sesuatu yang popular, walaupun kita tak dapat keluar daripada negeri Selangor ni, tetapi ramai yang kata, tak cukup produk kita sebenarnya. Pandangan Cik Uzaidi bagaimana? Terima kasih Zul. Soalan yang sangat bagus, soalan yang sangat relevan, soalan yang sangat mencabar bagi kami di industri pelancongan. Sebenarnya Zul, bila Zul beritahu mengatakan hotel penuh, saya rasa lega. Saya rasa macam wah, alhamdulillah, syukur dengan adanya ramai rakyat Malaysia menyokong industri pelancongan. Kita sangat berterima kasihlah pada rakyat Malaysia kerana sentiasalah memberi sokongan. Tetapi kita kena tahu di pandemik COVID-19 ni ada satu dipanggil wake up call bagi kami di industri pelancongan. Kita ni sentiasa mengharapkan produk-produk yang lama. Kita tak tahu pun produk-produk yang lama ni produk dah basi pun. Nak kita jual pada orang ramai, pada terutama pelancong negara luar pun dah basi. Takkan asyik-asyik nak itu je, tempat itu aja. Jadi memang betul apa Zul cakap. Kita perlu di industri pelancongan ni, penggiat industri perlu mencungkil produk-produk yang lebih baru, yang lebih interaktif, yang lebih engagement dengan experience, memberi pengalaman yang bagus. Sebenarnya Zul, kami dalam satu tahun bersama dengan Tourism Productive Nexus di bawah inisiatif Malaysia Productivity Corporation MPC, kami telah mengadakan berbagai-bagai workshop, berbagai-bagai capacity building, berbagai-bagai workshop ataupun bootcamp yang kita nak cungkil produk-produk baru. Itu sebabnya sekarang ni semakin banyak produk-produk baru. Kadang-kadang kita simple saja, produk tu simple je, camping, tapi kita ubah siwaikan menjadi glamping. Glamping di kawasan Gemesah. Gemesah. Kata mana nak pergi ni? Saya di KLCC, mana nak pergi ni? 10 minit daripada KLCC, sampailah tempat tu di sungai, ada kita boleh makan di tepi sungai, kaki kita jejak di sungai sambil menjamu selera. Itu antara pengalaman yang patut kita tahu. Sebenarnya kita banyak yang produk-produk yang boleh dicungkilkan. Tinggalkan kita harus memberi komitmen, dan komitmen ini kita perlu dapat sokongan daripada pelancong-pelancong tempatan. Tapi bagaimana kita melihat bahawa turnaround ataupun jangka hayat ataupun sesuatu perkara berlaku begitu pantas sekali ketika pandemik ini. Kalau kita hari ini melaksanakan PKPP, mungkin itu kelegaan kepada semua. Tapi kalau diketatkan sedikit, adaptasi itu perlu dilakukan secara cepat. Kalau Cik Uzaidi mengatakan bahawa kita perlu ada pakej baru, kita tidak boleh menunggu dalam jangka masa 6 bulan atau setahun. Itu sudah cukup terlambat untuk kita berinovasi dengan produk pelancongan kita. Apa yang diperlukan oleh pengusaha pelancongan supaya perkara ini boleh dilakukan cepat? Kerana dalam beberapa interview ataupun tembual sebelum ini, Cik Uzaidi ada mengatakan bahawa negara jiran seperti Thailand mahupun Indonesia, mereka begitu pantas beradaptasi dengan keadaan pandemik pada ketika ini. Apa yang kita boleh pelajari dan juga apa yang diperlukan sebenarnya pengusaha-pengusaha pelancongan di Malaysia?
Ya, Zul, sebenarnya kita industri pelancongan kita dikenali sebagai industri yang degil lah. Industri degil sebab berbagai-bagai musibah, berbagai-bagai krisis yang kita telah hadapi selama 10 tahun ni. Macam-macam lah, dengan HAZE dengan H1N1 lah, macam-macam. Dengan ni berbagai-bagai penyakit, jerebu lah. Tetapi kita masih degil untuk mempromosi negara. Itu adalah satu aset yang penting bagi kami di industri pelancongan. Kami rasa Malaysia patut promote dunia kita promote dunia supaya dunia boleh datang ke Malaysia lah. Itu dengan itu kita selalunya dengan sifat kita mempunyai resilient. Jadi resilient ni sifat yang mana kita harus ada semasa pandemik, semasa krisis, semasa musibah, dan ramai antara kita ni masih hidup. Orang kata, wah, ni dah teruk dah tutup lah. Hotel sana tutup, hotel sini tutup, ejen pelancongan tutup aja. Tapi sebenarnya ada juga yang ejen pelancongan memberi telah capai satu pencapaian yang luar biasa dengan mengadakan dengan membuka satu restoran. Tourism based restaurant, dengan dengan mengeluarkan package produk-produk kopi tongkat ali, kopi yang boleh dijual di antarabangsa dan juga di pasaran antarabangsa. Jadi kami ni resilient, dan insya-Allah dengan adanya sokongan pihak kerajaan, terutama sekali di bawah 20 inisiatif yang dia telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, insya-Allah kita akan analisakan satu-satu inisiatif itu, dan kita boleh dapatkan manfaat untuk industri pelancongan. Pertanyaan saya seterus ini mungkin agak idealistik, tetapi ini yang kita dambarkan walaupun ketika pandemik ini. Saya pasti rakan kita Zhang Hong dan juga sahabat-sahabat lain di China, mereka juga ingin menikmati durian ataupun datang ke Kuala Lumpur mahupun menikmati keindahan di Kota Kinabalu dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi terhad ataupun terbatas kerana sempadan masih ditutup. Zhang Hong, kalau dapat saya tanyakan, apa yang kita boleh lakukan idea di antara government ataupun kerajaan dengan kerajaan untuk memastikan ada rejuvenasi, adanya pemulihan pelancongan antara kedua negara pasca COVID-19? Kita bercerita mengenai pasport vaksin ataupun laluan hijau ataupun gelembung pelancongan. Bagaimana itu dapat diwujudkan antara Malaysia dan juga China, dan juga betapa besarnya potensi itu, Zahong? Ya, saya ingat tahun lalu Presiden China dalam satu persidangan antarabangsa sudah menyeru iaitu ada saling mengiktiraf mengenai keputusan pemeriksaan COVID-19. Tapi sekarang sudah berkembang iaitu menjadi paspor vaksin. Saya ini sebenarnya memang memberi harapan kepada Satria untuk nanti boleh mungkin pada pada musim panas langsung boleh membawa anak saya pergi ke luar negara. Macam sebenarnya saya masih ingat pada tahun lalu saya dulu janji untuk sebenarnya membawa dia pergi ke Legoland di Johor Bahru. Tapi akhirnya tak jadi. Semuanya tahulah ada itu COVID-19. Jadi sekarang kalau nanti pasport vaksin boleh dilancarkan, bahkan kerajaan antara kita kedua-dua pihak boleh saling mengiktiraf. Saya rasa ini akan menjadi, mungkin ini impiannya akan menjadi terwujud pada tahun ini. Dan saya dengar ada laporan macam sekarang sebenarnya sudah ada kira-kira 60 buah negara sedang berbincang dengan pihak China untuk saling mengiktiraf pasport vaksin hingga mungkin akan terwujud sebelum musim panas, iaitu sebelum bulan Julai. Ini memang amat dinanti-nantikan. Tapi sekarang ada satu kecenderungan yang kurang baik sikit, iaitu kita lihat kalau di Kesatuan Eropah, mereka juga akan nanti mengeluarkan pasport vaksin, tapi dia hanya mengiktiraf vaksin dari barat, macam dari Pfizer, dari Moderna, dari Johnson & Johnson. Tapi kalau vaksin dari China dan Rusia ditolak, saya rasa nanti, saya takut nanti ini akan menjadi satu halangan bagi macam untuk yang sudah menggunakan vaksin China. Macam banyak nanti kita tahu Malaysia sudah impor vaksin dari China punya. Nanti sama ada pelancong dari Malaysia akan ditolak masuk ke Kesatuan Eropah. Saya rasa ini mungkin akan menjadi satu halangan. Jadi saya berharap semua vaksin ini kalau berkesan semuanya perlu saling mengikat supaya untuk melancarkan itu atau pemulihan perhubungan antarabangsa. Sebab kalau pasport vaksin ini dikeluarkan berniat untuk memulihkan hubungan antarabangsa.
jangan menjadikan pasport vaksin ini menjadi satu halangan lagi. Halang lagi, dan kita harap kalau lihat kepada kedua-dua negara antara Malaysia dan juga China, kita perlukan pasport vaksin dan juga travel bubble itu kerana manfaatnya kepada kedua-dua buah negara. Zhang Hong pun kalau tak dapat ke Sanya mungkin juga dapat ke Kuala Lumpur nanti kalau ianya ada. Cik Uzaidi pun akan menyambutnya nanti. Terima kasih kerana bersama kami dalam Agenda Awani Asia. Agenda Awani Asia minggu ini bercerita mengenai pelancongan domestik. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.